Ya, sudah kembali menerusi Rampai Pagi hari ini dan seperti yang kita janjikan kita akan mengikuti satu segmen iaitu segmen Tazkirah mengenai dengan berubah dan istiqamah. Dan alhamdulillah hari ini kita telah membawakan seorang tetamu undangan kita iaitu kita perkenalkan ya Mamar. Baik, kita bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman daripada Pusat Dakwah Islamiyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah? Baik, pada tahun baru ini semuanya didoakan baik-baik sahaja dan semoga sepanjang tahun ini kita dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusan. Dan alhamdulillah ya, dan kami wakil Ramai Pagi mengucapkan selamat tahun baru kepada Ustazah sendiri ya. Baik Ustazah, mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini itu berubah dan istiqamah. Jadi apa yang dimaksudkan berubah dan istiqamah ini Ustazah? Silakan. Terima kasih Intan dan Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini saya berkesempatan bersama dengan Rampai Pagi dalam segmen Tazkirah pada pagi ini dengan tajuk kita ni yang selalunya memang berlaku pada setiap tahun, awal tahun baru, iaitu berubah dan istiqamah. Berubah ni kalau cakap senang, senang. Berubah ni kalau cakap senang, bertutur aku mau berubah, selalu dikaitkan dengan perubahan, azam kita ni, kerana azam ni sesuatu yang positif, jarangnya ianya adalah negatif. Bila positif ni memanglah akan menjurus kepada perkara-perkara kebaikan, sama ada berkaitan pelbagai aspek dalam kehidupannya, sama ada ia punya menjana ekonominya ataupun pekerjaannya dan sebagainya. Maka perubahan ni kalau yang dimaksudkan di sini ni awal tahun baru ni, kita ni menutup sudah lembaran-lembaran lama kita ni buka yang baru. Tetapi bukanlah bermakna lembaran lama itu kita ni tinggalkan cuma itu sahaja. Setiap peristiwa ataupun pengalaman yang kita ni lalui itu, suka duka, pahit mana satu, kita ni pegang, tapi kita ni jadikan dia sebagai satu pengajaran ataupun iktibar dalam kehidupan kita ni agar lembaran baru ni tidak akan berulang lagi. Tidak akan berulang dan kita ni dapat mempertingkatkan. Kerana Islam, kerana agama Islam ni menyuruh umatnya ni supaya sentiasa memperbaiki diri. Indah semestinya kita ni masalah comfort zone ni itu adalah kita ni punya yang reka, kan, manusia yang reka. Tapi sebenarnya dalam Islam, setiap kali itu, setiap hari kita ni perlu mempertingkatkan diri kita ni agar kita ni tidak tahan-tahan. Contoh sahaja bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pada sahabat bahawa mereka ni adalah di antara orang yang masuk syurga. Tapi sahabat dalam apabila mendengar berita tersebut memang gembira, kerana aku adalah orang yang tercalon masuk syurga, tapi tidak tidak menjadikan bisturang ini orang yang malas. Begitulah juga dengan kita ni membuat perubahan ni bukanlah hanya sekadar omong kosong, tetapi hendaklah dilaksanakan dengan tindakan dan juga perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, bila membuat perubahan ni, kita ni ada matlamat, kita ni ada visi, kena ada misi dan juga fungsi, kena tahu apa fungsinya. Kerana bila orang membuat perubahan ni, ia membuat perubahan kena tahu apa perubahan yang akan mahu dilakukan. Aku kan berubah, aku kan berubah, aku kan berubah. Tapi perubahan yang mana satu? Kerana kalau kita tidak menentukan perubahan yang mana satu, setentu perubahan yang kita ni kan harapkan ataupun yang kita ni cita-citakan ni indah akan sampai. Ataupun kalau sampai pun cuma bertahan beberapa bulan sahaja, ataupun bulan tu cukup lama sudah tak. Kalau nya 3 hari saja, artinya belum tah lagi sampai matlamat kita ni. Nah, contoh
orang kan diet. Tahun ni aku mesti diet. Aku mesti kuruskan badan. Ya. Tapi kena ada visi. Contoh visi, sehat itu nikmat. Nikmat itu adalah sehat. Salah satunya adalah sehat. Itu visinya dalam jangka yang panjang. Betul. Kemudian misinya, apa misinya Asasnya. untuk sampai ke sana tu? Jogging, kemudian jaga pemakanan, tidur yang cukup dan sebagainya. Betul. Itu. Kemudian ia punya fungsi lagi apa? Fungsinya supaya satu hari aku akan menjadi role model kepada mereka yang ingin menguruskan badan. Tapi sayangnya kebanyakan daripada kita ni bila membuat azam ataupun niat itu cuma kepada keduniaan. Sedangkan perkara itu boleh kita ni kaitkan dengan ukhrawi. Menguruskan badan itu macam mana fungsinya? Bila aku kurus, aku dapat menyempurnakan solatku dengan sempurna. Tak payah aku duduk, tak payah aku dapat melipat kakiku, tak payah aku menggunakan kerusi. Tapi sayangnya macam mana akan mengekalkan itulah yang menjadi sulit bagi setiap orang. Ya, jadi itu dimaksudkan dengan berubah dan juga bagaimana untuk konsisten adalah istiqamah. Istiqamah apa dah? Manakala istiqamah, kalau menurut Sayyidina Abu Bakar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah tidak menyekutukan Allah dan juga tidak memalingkan diri selain kepada Allah sahaja. Ya. Tapi kalau dikompilkan menurut pendapat-pendapat para sahabat dan juga para ulama, kesimpulannya adalah kita ni menghadap Allah, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Artinya segala tindak tanduk kita ni adalah kerana Allah Taala. Sebagaimana daripada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, ucapkanlah kepadaku sesuatu perkataan mengenai Islam, di mana aku tidak pernah bertanyakan perkara ini kepada orang lain melainkan kepadamu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah amantu billahi fasum mustaqim." Mustaqimnya hendaklah engkau beriman dengan Allah dan beristiqamah dengannya. Artinya bila kita ni sudah beriman dengan Allah, sudah pasti hujungnya itu adalah kebaikan. Sebab tu Allah menyuruh kita ni, Rasulullah menyuruh kita ni, bila kita ni beriman dengan Allah, jangan lagi keluar-keluar daripada agama Islam. Kerana agama Islam itulah agama tauhid yang mengesahkan Allah, yang diredai oleh Allah. Sebab tu kita ni berdoa pagi-pagi, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan. Bila orang yang mengamalkan sentiasa melazimi ucapan ni, doa ni, insya-Allah fadilatnya Allah akan meredai orang itu sehinggalah hari kiamat. Itu maksudnya istiqamah. Istiqamah ni berkaitan dengan perbuatan, iaitu tadi buat secara sederhana dan bersungguh-sungguh. Kemudian berkaitan dengan kita ni punya sikap. Sikap kita ni mesti ada teguh pendirian. Ni indah mau berubah tapi indah tetap hati. Berubah indah. Pakai tudung indah, indah. Tutup aurat indah. Mesti kita ni kerana perubahan ni istiqamah ni adalah satu kedudukan yang sangat tinggi. Cuma kita ni kena berusaha untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan kedudukan istiqamah ni. Kemudian juga berkaitan dengan hati istiqamah ni. Ya. Jadi itu Amar, seperti kita ketahui bersama maksud di sebalik berubah dan juga istiqamah. Jadi Ustazah, bagaimana dalam kalau ada situasi sekiranya seorang itu dalam macam ia berputus asa. Anang macam mana sudah nasibku, anang macam mana. So macam mana tu Ustazah? Okey, terima kasih Intan. Dalam orang membuat perubahan ni selalunya awal-awal semangat. Tapi bila di hujung-hujung pertengahan mudah jaya, makin low bed. Sebab tu saya katakan bila membuat perubahan ni, niat tu memang kena perhatikan kita ni berubah tu kerana apa. Sedangkan berubah dan istiqamah ni tuju kita ni adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tani menjana kekuatan untuk berubah. Salah satunya adalah tani melazimi
taubat. Ya. Artinya ada orang ia berubah insaf, kemudian buat lagi balik maksiat, Betul. insaf, buat lagi balik. Dia kata ni macam dia serik-serik bermain orangnya. Tapi sebenarnya memang kekuatan pada setiap orang ini tidak sama. Betul. Ada yang kuat, ada yang lemah. Maka melazimi taubat ni bukan bermaksud bila kita ni bertaubat ni memang kita ni berjanji berikrar untuk tidak mengulangi, tetapi fitrah manusia ni mudah terpengaruh, mudah terikut-ikut. Maka kita ni disuruh bertaubat banyak kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak mandi Adam ni mudah melakukan dosa dan mudah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa ni adalah orang yang rajin bertaubat. Bukan bererti orang yang sudah baik itu baik selamanya. Boleh jadi orang yang baik itu ia ada kesombongan dalam dirinya, takabur kerana ia orang yang bagus. Tapi bukan bererti orang yang jahat itu jahat selamanya. Masih lagi ada peluang untuk ia bertaubat dan menjadi mengamalkan akhlak yang baik. Sebab itu kita ni bila kita ni ada melakukan kesalahan ataupun dosa, cepat-cepatlah kita ni melazimi bertaubat. Kerana kita tidak tahu dalam kita melakukan maksiat tiba-tiba kena ambil nyawa. Bukan sedikit tadi melihat perkara-perkara seperti asyik-asyik yang menari tahu tumbang. Begitulah juga perkara yang baik. Tadi pun melihat bagaimana berapa ramai yang mendirikan solat dalam sujud tiba-tiba meninggal. Sebab itu kita tidak tahu, sebab itu melazimi bila kita melakukan kesalahan cepat-cepat berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua adalah berkawan dengan orang yang baik, mencari sahabat yang baik tadi. Kawan ramai, tetapi kawan yang namanya sahabat itu indah mudah kita ni jumpai. Bila kita ni melihat sahabat kita ni, ya Allah rupanya alamku sembahyang. Inilah yang dikatakan sahabat. Melihat sahabat itu tadi terdorong untuk melakukan kebaikan. Sebab itu berdoalah kita ni, jangan bersedih apabila kita ni ditinggalkan kawan. Kawan. Kerana kawan ini belum tentu menjadi penyumbang kita ni masuk ke dalam syurga. Tapi sahabat tadi akan bersama dengan kita ni apabila dalam keadaan susah, apabila dalam keadaan yang senang. Yang penting kita dan sahabat kita mempunyai matlamat yang sama, iaitu menggapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak lagi yang terakhir sembahyang. Ibadat kita ni sembahyang, baca Quran, berzikir. Dan sembahyang ni sebagaimana yang dalam Al-Quran telah tarang nyata-nyata memberitahu kepada kita ni bahawa dengan sembahyang ni akan mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Cuma macam mana kita ni kan mahu sampai kepada tu dengan kita ni istiqamah sembahyang 5 waktu, jangan ditinggalkan. Ada pengalaman seseorang, memang orangnya sembahyang, cuma tidak melazimi sembahyangnya itu selalu ketinggalan waktu subuh. Tapi ketika ia berkata pada dirinya, yang aku akan menunaikan sembahyang subuh tepat pada waktunya, niatkan, maka urusannya itu dipermudahkan. Dipermudahkan dan segala apa sahaja urusannya, apa sahaja yang berkaitan dengan urusannya Allah permudahkan, kerana niat kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil acuh tentang sembahyang ni, kerana sembahyang inilah merupakan kunci kita ni masuk syurga. Kan masuk syurga kena ada kunci. Kalau kita ni kan masuk rumah, kalau nada kunci macam mana kan masuk? Kita ni kan masuk dari tabuk kah? Macam pencuri terpulang. Tabuk pun berkunci. Tabuk pun berkunci. Jadinya kita ni semua orang harapan kan masuk syurga, kena ada kuncinya, iaitu
masuk terpulang iaitu sembahyang Ya. dan ia merupakan amalan yang pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurna sahaja solat kita ni, sempurna tah ibadah lain. Tapi jika tidak sempurna solat kita ni, maka inkuarinya akan panjang. Begitulah juga amalan-amalan yang lain. Betul. Nah, jadinya untuk kita ni kan mengistiqomahkan lagi juga sebenarnya berbalik kepada tabiat kita ni juga. Tabiat kita ni berdasarkan tempoh untuk kita ni istiqomah itu menjadi darah daging kita ni adalah selama 40 hari. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berkaitan dengan ketika benih ni ditaruh dalam rahim ibunya, ada proses daripada air mani kemudian bertukar kepada segumpal darah darah kemudian kepada daging. Dalam proses ini untuk sampai kepada satu proses ke satu proses ini adalah selama 40 hari. Jadi bila ditotal semua ni adalah 120 hari 120 hari. Ya, Baik, minta maaf je Ustazah kerana banyak sebetulnya ingin kami ketahui bersama. Namun seperti biasa masa itu mencemburi kita Ustazah. InsyaAllah semoga kita bersua lagi Ustazah dengan promosi yang lainnya pula ya Ustazah. Ya, alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman